semua tak mandi, semua baru bangun tidur. Saya tak tidur lagi cik hari ni cik. Semua tak berbaju. Masya Allah. Ada yang baru Saya masuk tak lagi tidur kan? lagi ni cik. Okey. Selagi sekali kita restart Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, minta kepada yang belum lagi on mic dia punya kamera, minta tolong on kamera. Okey, minta tolong on kamera tapi tolong silent tolong mikrofon tolong off. Okey. Saya nak present sekarang ni. Boleh kot no? Nak show kat awak. Boleh cik. Okey, hari ni berdasarkan pada jadual kita punya jadual waktu, tajuk kita berkenaan dengan SKR 1302 berkaitan dengan manual transmission dan juga automatic transmission. Okey, manual transmission dan automatic transmission. Kita tak mau belajar macam mana untuk buka, macam mana untuk pasang. Kita cuma nak belajar berkenaan dengan macam mana kita nak servis kedua-dua jenis gearbox ni lah. Macam mana kita nak tukar dia punya oil, lubrication oil ataupun minyak pelinciran, lubrication oil. Okey, jadi saya nak tunjuk videonya dulu untuk awak. Okey, jadi nak tunjuk video. Boleh no? Kita share video. Boleh. Okey, kita mulakan dengan manual gearbox yang simple, yang mudah. Okey, first kita tengok video bagaimana menukar minyak gearbox Wira lah. Okey, Wira. Kejap lah, nanti saya share video. Your entire screen. Okey. Saya cuba share. Namamu terutindah. Dapat? Tiada mata. Enggak dapat. Tak dapat lagi? Enggak. Tak cik tak. Saya cuba nah. Okey. Nampak tak? Enggak sir. Ui, apa salah hari ni tak mau? Okay, saya cuba lagi sekali. Represent your entire screen. Wah. Chrome want to share the content Tak of mandi your lagi. screen with meetgoogle.com. Choose what you like to share. Okay, saya nak share. Saya cuba tekan share. Okey dah. Nampak Boleh tak? Nampak dah? Tak. Tak Nampak nampak? kita je. Nampak awak je no? Kenapa tak boleh tak boleh susah. Tak boleh susah juga. Tiada mata. Mobil foto. Bab. Okey. Lagi sekali saya share. Baik. Kejap tu. Kejap. Saya nak minta bantuan sebab saya rasa macam pelik je. Ada problem ke cik? Kejap. Dek, tu kan. Dek. Itu kan. Baru bagus. Pundek. Saya ada di rumah mata pulih. Saya cuba share Okey. tapi tak boleh Tak share. keluar. Tak keluar. Jadi baca. Video dekat mana? Video saya dah on dah. Video Video dekat PowerPoint ke apa? dia video Dia saya letak dalam. Kena kat asing.
ni. Okay, keluar buka dah. Dah buka dah. Cik, selamat pagi. Happy. Okay, Dek, habis banyak hitam lah. Borak. Dek. Ni dia dah ni, video ni. Dia orang tak boleh nampak Tak boleh nampak. Saya share. Kita start dulu lah. Apa baju ni? Kenapa Yang tadi ni. Ni lah. Boleh nampak ke ni? Handsome lah you handsome Sugan. Tak ada lah. Dia boleh nampak ni, cuma kita je tak nampak macam Hello. Sekejap sekejap saya tanya. Nampak ke tak nampak? Oh, tu head kan. Nampak ke tak nampak? Tak nampak je. video tak nampak. Nampak je. Tak nampak video. Nampak tak? Nampak mata awak. Nampak video tak? Sibuk Nampak. video. Nampak. Nampak. Nampak tak? Nampak. Okey. Tak. Kecil sikit dia tu. Okey, nampak. Tak nampak. Tak apa. Tak nampak? Dah. Tak nampak langsung? Engine tu dia kapur tu. Nampak. Okey. Okey, kalau nampak kita nak mula kelas ni. Saya nak explain. Boleh no? Teruskan cik. Okey. Okey. Kalau saya kecilkan gambar sikit boleh tak? Tak nampak. Okey, kaya. Okey, besar ni lah. Okey. Okey, jadi kita lihat videonya. Okey, saya mulakan bagaimana menukar minyak gearbox Wira. Okey, kita lihat. Ini yang simple, yang mudah dulu. Wira. Ni sebentar. Biasa. Mudah je. Dia dah modify kan masuk. Oh, untuk modify set racing ni. Dia dah masuk engine lain. Cik, Ya. saya tak nampak ni cik. Tak nampak apa? ni phone lah காசு இல்லடா. பிரேம் கை அடிச்சிடுறா. Dia. Tak nampak apa pun. Kosong. Nampak dah. Okey, kita lihat dulu apa yang buat. Dengar dia punya muzik saya silent Okey. Jadi sekarang ni dia nak tukar minyak gearbox. Dia nak tukar minyak gearbox pada enjin Wira tapi dia guna gearbox manual. Okey, jadi dia akan longgarkan bahagian dua. Dia ada dua bolt dua bolt pengikat ataupun dia ada kita panggil sebagai drain plug Kita panggil sebagai drain plug. Okey, sekarang dia tanggalkan drain plug lah. Okey. Tengok Itu yang dia tanggalkan itu adalah drain plug bahagian yang isi. Faham Bahagian yang untuk isi minyak gearbox. Okey. Dia kena tanggalkan dulu drain plug yang isi minyak gearbox, kemudian baru dia tanggalkan drain plug yang sebetulnya lah, yang buang minyak gearbox Ada drain plug dan ada refill plug Drain and refill plug. Tadi refill plug dia tanggalkan, kemudian sekarang dia tanggalkan drain plug. Okey. Nak tanggalkan drain plug, awak tengok dia sediakan bekas dulu. Kemudian dia tanggal. Dan minyak pun keluar. Okey, skill dia macam kita drain engine oil lah. Okey, sekarang dah laju. Macam tukar minyak hitam cik. Ya, betul. Simple sangat mudah benda ni. Okey, dia tunggu minyak tu sampai habis. Tahan dalam oil pan ya. Easy cik. Simple, easy. Okey, sekarang apabila dah minyak tu dah habis keluar, dah tiada lagi minyak dalam tu, minyak lama, kemudian dia pasang balik dia punya drain plug, kemudian dia akan isi semula minyak ke dalam. Sekarang ni dia tunjuk dia punya refill plug refill plug tersebut diikat dengan white tape seal tape white tape, kemudian dia guna yang baik tu je. Yes, betul. Kemudian dia guna washer yang baru. Okey, kita lihat. Okey, itu washer yang baru dan diikat dengan white tape. Okey, dia ketatkan sekarang bahagian drain plug. Okey, dia ketatkan. Untuk drain plug ni, nak tanggal drain plug gearbox, dinasihatkan untuk guna soket ataupun guna spanner yang hexagon. Awak tak boleh guna yang bunga punya.
awak mesti guna yang hexagon. Kalau awak guna yang bunga, yang banyak dia punya ruang tu, boleh slip. Tapi kalau awak guna hexagon, lebih selamat. Jarang nak slip. Okey. Tergelincir tahu ah. Okey, sekarang dia guna soket lah untuk ketatkan dia punya drain plug. Okey, dia akan masukkan semula gearbox R ya, EP90, SAE 75W90 lah. Jadi kita panggil dia EP90. Okey, dia akan refill semula. Sekarang dia nak refill semula lah. So dia guna kun. Curun. Dia guna corong. So dia refill. Tapi ni refill kat atas ni cik. Ya, betul. Nak refill kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang kereta dia hanya letak di atas safety stand, jadi ruang kat bawah tu sangat sempit. Jadi nak refill ikut atas lah, dia guna corong. Lebih mudah. Tuang dia agak kena beragak, kita tak boleh main tuang je, nanti dia melebihi, melimpah. Jadi kita tuang dia perlahan-lahan sebab minyak dia agak tebal. Dia nak masuk tu dia perlahan je masuk sebab dia tebal. Encik, ada soalan. Ya, saya. Kalau kita menuang tuang minyak tu daripada bawah boleh? Tuang daripada bawah pun boleh, tapi you kena guna pump lah. Sebab space sangat kecil dia punya space. Kecuali kalau you letak kereta you atas hoist, kemudian you naikkan dia tinggi, boleh. Tapi kalau you atas lantai, lebih baik you guna corong lah. Okey, faham. Faham no? Okey. Ada lagi soalan? Tak ada no? Okey, kalau tak ada soalan, tadi kita dah lihat gambar macam mana dia nak tukar minyak gearbox manual, okey, secara manual lah, di atas lantai. Okey, jadi kita nak lihat seterusnya. Okey, SKR. Kita tengok Okey. Apa yang saya buka ni awak nampak ke tak nampak? Ada. Ada cik. Ada? Tak ada. Tak nampak no? Tak nampak. Okey. Tak nampak lagi ni cik. Tak nampak, muka cik je nampak. Oh, tak nampak Cik handsome. Okey, saya cuba share yang besar punya lah. Full screen your entire screen. Komputer problem ke cik? Call line problem. Saya rasa line problem lah hari ni. Lama. College. Cik dekat college ke cik? Saya dekat college. Awak Memang cuma semua lecturer ada kat college ke? Ya, awak cuma nampak muka saya. Ya. Cik, muka cik je. Aduh, sedih macam ni. Tengok muka, saya pun nampak muka Cha dah. Okey, saya lagi sekali ya. Okey. Tak boleh jugalah. Ish, masalah hari ni. Kenapa cik? Wifi rosak Komputer okey sebenarnya. Kejap saya cuba share. Nampak tak? Nampak. Nampak no? Saya besarkan Besarkan. Nampak Nampak cik. Very good. Okey, jadi kita nak lihat dulu. Tadi kita dah lihat video macam mana dia tukarkan minyak lama dengan minyak baru pada manual gearbox. Jadi sekarang kita nak lihatlah sedikit berkenaan teori lah. Okey, menukar minyak transmisi manual. Okay, kita lihat sikit. Bagi sistem penghantaran gearbox dan differential unit, ia banyak melibatkan komponen-komponen yang berputar dan juga bersentuhan semasa ia beroperasi. Jika tiada sebarang pelinciran digunakan ke atas komponen-komponen gearbox dan differential unit tersebut, maka ia akan mengalami kerosakan yang serius.
Okey. Pergeseran di antara komponen yang bergerak akan menghasilkan haba dan menyebabkan proses pengembangan yang tidak terkawal berlaku. Ini akan menyebabkan komponen tersebut melekat di antara satu sama lain disebabkan oleh perubahan saiz. Dalam kes yang lebih serius, ada juga komponen-komponen yang retak dan patah diakibatkan oleh pergeseran yang berlaku. Untuk mengatasi masalah ini, maka komponen-komponen tersebut hendaklah dilincirkan dengan minyak pelincir. Okey, jadi gearbox ni sebenarnya dia banyak komponen yang ada dalam gearbox ni dia berputar dan bersentuhan satu dengan yang lain. Okey, jadi dia perlukan sistem pelinciran yang bagus. Okey, dan sistem pelinciran tersebut mesti selalu kita rawat lah. Kita panggil apa sebagai service maintenance lah. Penyelenggaraan lah. Maintenance. Okey, kita mesti selenggara dia punya sistem supaya kita punya gearbox bertahan lebih lama. Jadi untuk manual gearbox berapa kilometer lah? Agak-agaknya kita kena tukar minyak dia. Anggarannya berapa? Lebih kurang dalam 40,000 je. Ya, lebih kurang dalam 40,000 kilometer kita akan tukar minyak gearbox yang baru. Okey, setiap 40,000 km kita akan tukar yang baru, setiap 40,000 km lagi kita akan tukar yang baru untuk memastikan yang kita punya gearbox dapat berfungsi dengan baik dan bertahan lebih lama. Itu tujuan penyelenggaraan Okey. Geseran haba ni saya tak masuk, viscosity pun saya tak masuk sebab saya dah explain Okey, kita lihat terus dia punya jenis-jenis transmisi Okey. Untuk gearbox kita ada dua jenis gearbox, iaitu auto manual tu semestinya, tapi kita pecahkan lagi iaitu trans-axle dan juga transmission. Okey, trans-axle dan juga transmission. Untuk trans-axle kita guna untuk enjin yang transverse engine enjin melintang. Untuk yang transmission ni kita gunakan untuk longitudinal engine yang ke belakang untuk pacuan belakang. Trans-axle pacuan hadapan, transmission pacuan belakang. Okey, dua-dua gearbox ni dia punya fungsi sama. Okey. Tapi kedudukan dia berbeza. Trans-axle untuk pacuan hadapan, transmission untuk pacuan belakang. Dua-dua tetap guna minyak yang sama. Jadi dua-dua perlukan penyelenggaraan. Guna transmission cik tak? Sekarang pacuan belakang amat jarang lah. Kita banyak pacuan hadapan. Okey. Cik macam kereta Bloomberg tu cik? Kereta berlumba. Macam Ferrari ke apa bukan? Okey, kalau macam Ferrari, kebanyakan adalah middle engine ataupun rear engine, enjin belakang ataupun enjin tengah. Tapi kebanyakan kereta sekarang compact car dia guna trans-axle lah, enjin melintang, lebih compact, lebih kecil. Kalau awak guna transmission, enjin dia longitudinal, so bonnet kereta tu jadi panjang. Okey, jadi panjang. Biasanya kalau transmission ni, kalau awak tengok kereta transmission ni boleh buat drift. Betul? Ada cik, saya aja tengok cik orang pakai gearbox transmission. Kan kereta transmission kebanyakan orang guna Kereta lovok, kereta gua tu main drift je. Ya, main drift memang guna transmission lah sebab dia perlukan pacuan belakang. Pacuan belakang kan pacuan depan kan, gearbox tetap sama dia punya fungsi dan kita perlukan penyelenggaraan untuk memastikan dia punya gearbox bertahan lebih lama lah kan? Dan dia punya kerja dia lancar. Okey. Seterusnya, ini adalah gambar menunjukkan kedudukan bagi awak punya gearbox lah. Yang pertama, yang dalam kesel ni, ini adalah jenis transmission, dan yang kedua adalah jenis trans-axle. Okey. Okey, ini yang lain lah. Okey. Ini adalah pump Saya nak tunjuk ini adalah pump yang kita gunakan suction oil pump, hand operated oil pump. Kita ada funnel with flexible hose. Awak panggil corong. Okey, funnel with flexible hose kita gunakan untuk isi minyak gearbox. Yang ini pun hand operated oil pump pun untuk tujuan pengisian minyak gearbox. Refill. Dan untuk suction oil pump pun sama juga untuk isi
minyak gearbox. Okey. Yang 6.1 dan 6.2 ni sesuai diisi apabila awak menggunakan hoist. Faham Kita guna hoist ataupun kita guna ram, kita kasih kereta tu tinggi, baru kita guna dua ni lah. Tapi kalau funnel ni, kalau kita tukar minyak gearbox di atas lantai sahaja. Okey, sebelum kita masuk ke video seterusnya, ada sebarang persoalan nak tanyakan pada saya berkenaan dengan manual gearbox? Cik, saya nak tanya. Ya. Manual dengan auto sama ke tak sama? Daripada segi macam mana tu? Minyak apa? Minyak macam tak tahu. Okey, saya explain. Okey, tak apa saya explain. Okey, itu sangat luas tu dia punya soalan tu. Automatic gearbox dengan manual gearbox, dia punya fungsi sama untuk memastikan kenderaan awak boleh bergerak di atas jalan raya. Okey. Tetapi cara kerja dia berbeza. Binaan dia berbeza. Okey, contoh macam mana? Kalau automatic gearbox, awak pun dah tahu kan, awak just letak dekat D, okey, dah boleh berjalan. Kenderaan boleh berjalan, tak perlu lagi awak nak change gear. Tapi kalau manual, awak perlu tukar gear. Dia punya ratio. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 berdasarkan kepada bentuk muka jalan dan kelajuan kenderaan serta beban. Kan? Betul Lepas tu pedal clutch kena tekan manual. Kita nak lihat perbezaan yang lebih mendalam Kita lihat Okey, kalau manual gearbox, dia guna EP90 punya minyak. EP bermaksud Extreme Pressure Oil. EP90 ataupun kita panggil sebagai SAE 75W90. Jadi kelikatan minyak dia adalah 90. Itu untuk manual. Tapi untuk automatic gearbox, minyak yang digunakan adalah berbeza. Okey, mungkin dia guna Dextron 1, mungkin dia guna Dextron 2 ataupun Dextron 3. Sekarang ni ada juga minyak daripada Macron dan macam-macam lagi minyak, tapi dihaskan untuk automatic gearbox. Awak jangan ambil manual gearbox punya minyak, sumbat masuk ke dalam automatic gearbox. Hancur awak punya gearbox. Okey? Dan jangan ambil pula automatic gearbox masuk dalam manual gearbox. Sebab minyak auto lebih nipis daripada minyak manual. Itu awak kena faham lah tu. Itu perbezaan yang ketara situ. Daripada segi penggunaan minyak. Okey? Kalau komponen dalam tu saya tak mau bagi tahulah. Sebab itu masuk dalam SEM 2 nanti. InsyaAllah Cik. Ya. Kalau minyak tu bercampur boleh ke? Minyak bercampur macam mana tu? Macam campur letak dua. Tak boleh lah? Auto campur dengan manual lah? Tak boleh sama sekali. jangan campur. Jangan punya gigi gearbox tu. Sebab saya nak bagi tahu apa lah. Yang bubuh minyak dikaci pula campur. Sudah Haziq. Okey, buka awak punya video. Buka video masing-masing. Oh, tak nampak dah muka. Nanti bakat berlari habis. Okey. Nampak dah. Wow. Okey, saya beritahu Amir Hamzah senyum tengok. Ya, cik. Nampak, cik. Akmal dah jadi macam penjenayah Mexico tengok. dengan tak mandinya, dengan berserabutnya. Okey, saya nak beritahu ni perbezaan Okey, perbezaan. Minyak jangan sekali-kali campur. Minyak automatik dengan minyak manual tak boleh campur. Kalau awak campur, jahanam gearbox yang awak guna tu. Terutamanya untuk automatic gear. Dia sangat sensitif. Sangat sensitif sebab dia punya minyak mesti pada kelikatan yang paling sesuai. Ada macam Toyota. Ya. Kamera kena buka ke? Buka kamera. Okey. Allah. Amin. Cik, naik motor ni, cik. Okey, buka kamera. Tengok maintenance dia on. Kemudian dia lari entah ke mana, saya tak tahu Alif Aiman pun dia on. Dia lari entah ke mana, saya tak tahu. Okey, jadi Amir super. Amir super senyum lagi Kak, dia punya screen dah freeze kat situ. Okey, kita lihat Jadi minyak manual, minyak auto tak boleh campur. Jangan sekali campur. Kalau awak campur terpakai dalam manual, selamat lagi Tercampur minyak pakai dalam manual, selamat lagi. Tapi tercampur minyak guna untuk auto, duit terbang. Boleh Faham Okey, ada soalan lagi? Any question about manual
Gearbox? Tak dengar. Dia benar lah. Tak dengar? Arwin, tutup you mic tu. Hayda. Arwin tutup mic tu. Ya Allah. Okey, kalau tak ada soalan, kita nak tengok video yang seterusnya. Boleh kok no? Okey, kita tengok video seterusnya. Boleh. Dengan malas ni dia menjawab tu. Boleh. Okey, kita lihat Tak nampak pun je. Nampak dah? Tak nampak je. Tak je. Tak nampak? Tak ada video pun. Okey, sekejap. Gua nak budak dah je. Saya share. Tunggu, metah ada metah. Makan mata. Okay, stop presentation. So saya start lagi sekali window saya share. Okay, tak ada. So nganga meh tutup mulut tu. Nampak? Nampak tak? Baru nampak je. Okay, ini Sabahan Sabahan punya Sabah YouTuber. Original Okay. Sabah. Okay, silent dulu. Kita cuba tengok no. Dengar tak dia punya suara? Sembuh je. Kat mana cik? Saya tak tahu. Dengar je tapi tak kuat je. Tak kuat. Kuat tak boleh bengkak. Juga sebahagian badan. Tapi sekarang WhatsApp pindu. Minta jangan menyanyi. video yang saya sudah tukar Off depan. mic. Saya akan siap pada Video saya tak nampak cik. video nampak? tutorial yang saya sampaikan. Dia cakap apa bah? Nampak? Tak apa, saya silentkan dia punya ni. Saya buat explain. Okey, sekarang ni dia nak tukar minyak gearbox manual. Okey, sebab nanti kita nak masuk auto ni. Auto lagi susah pada manual. Okey, biar awak faham dulu manual, baru kita masuk auto. Kalau depan mata tak apa. Ini bukan depan mata, depan tirai, depan layar. Jadi susah sikit. So dia guna Toyota Gear Oil. Cik, bila masuk college kita buat trial satu kali. Okey, nak buat nampak SAE 75W90. Ini adalah minyak gear yang dia gunakan. Nampak belakang adalah 90. 90 itu adalah dia punya kelikatan. Jadi minyak ni dia punya kelikatan dia amat tebal. Okey, tebal 75W ni ini adalah untuk winter. Awak dah tahu kan, untuk winter. So kita just focus on 90. So minyak dia tebal. Dia guna ni special formulated for Toyota only Okey. 1 liter. Biasanya gearbox akan guna lebih kurang dalam hampir 3 liter lah minyak sekarang ni dia guna 2 liter lah. Okey, itu minyak yang digunakan. Okey, saya cepatkan dia. Okey, itu dia punya price dia punya harga. Sekarang dia tunjuk dia punya harga. Nampak tu? Mahal juga harga dia sebotol RM23 Toyota. Botol 125 je. Oh, bukan, yang atas tu lain. Hotel lain. Itu timing belt RM125. Dia punya Toyota, untuk Toyota 1 liter gear oil untuk satu RM23 dah. Kalau dua RM46. Kemudian dia punya air filter RM7 lah. Okey, ini yang tunjuk yang dia beli lah. Okey, kita sambung. Harga dalam RM23 1 liter. Saya ter forward. Okey, saya patah belakang sikit. Okey, sekarang ni dia guna botol shampoo punya pump. Tengok botol shampoo punya pump pun boleh guna untuk masukkan semula minyak gearbox ke dalam gearbox lah. Dia guna botol shampoo sahaja, and then dia guna black tape untuk lekatkan nanti. Tapi ini kaedah letih lah sebab jadi lambat. Dia kena tekan baru masuk. Jadi agak lambat lah.
Okay, dia guna black tape. Dia tak cut dia punya video. Okay, sekarang ni dia guna botol lama untuk tadah minyak gearbox yang akan dia buang nanti. Okay, dia guna botol lama. Biasa as a mechanic memang kita akan sebegitu. Sekarang dia nak buang dia punya cover, engine cover bahagian bawah. Okay, sebab engine cover tersebut lindung dia punya gearbox, jadi tak boleh nak buka dia punya drain plug. So dia akan buka nanti. Dia letakkannya safety stand di situ tanpa taruh papan. Mungkin safety stand dia bawah dia ada pelapik besi lepeh. Okey, ini dia dah tanggalkan dia punya engine cover. So kita nampaklah dia punya gearbox, manual gearbox. Dia ada drain plug, dia ada refill plug. Okey. Arrow itu adalah refill plug dan arrow yang satu lagi adalah drain plug. Ya saya. Kedudukan gearbox semua kereta sama ataupun lain? Kedudukan gearbox tak sama. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Bergantung kepada kenderaan. Okey. Ini jenis train axle, train axle bukan transmission, tapi train axle. So mungkin sebelah kiri ataupun sebelah kanan, bergantung kepada kenderaan. Tak semua kereta sama Okey. Dia ada sebelah tayar agak macam mana pun? Dia mesti ada sebelah tayar lah, kiri ataupun kanan je. Dia punya kedudukan dia. Okey, kita sambung lagi Okey, sekarang ni dia nak buang minyak lah. So dia guna tengok dia guna spanner lah. Dia guna ring Dia tak guna open jaw. Open jaw memang sangat besar. Jangan guna open jaw, guna ring. Dia guna ring. Dan bila guna ring pula jangan letak sengit-sengit Letak biar tepat supaya dia tak slip. Letak betul-betul tepat. Kalau slip habis. Letih kena beli drain plug dan refill plug yang baru. Kalau selip lu je. Itulah kena beli baru drain plug dengan refill plug tu. Jangan slip. Sebab benda ni agak ketat Dia punya ikat agak ketat sebab saiz dia saya rasa 21 ke atas. Besar. Dia punya nut tu besar. Sekarang ni dia buka drain plug. Okey. Okey, dia buka drain plug and then dia akan buka refill plug. Bila buka refill plug, minyak tu akan turun laju lah biasanya. Dia tak buka refill plug Itu drain plug dia. Okey, itu refill plug dia baru buka. Okey. Kita tengok minyak keluar tak kalau buka refill plug. Minyak dah habis dah. Okey, dia buka refill plug, minyak dah habis. Okey, bila buka refill plug, bila buka drain plug, kebiasaannya pada drain plug tu dia ada magnet tau. Dia akan ada magnet pada bahagian drain plug. Apabila kita buka je drain plug, kita kena lihat pada magnet tersebut berapa banyak habuk besi yang dikumpulkan. Kalau habuk besi terlalu tebal, kemungkinan berlaku kehausan pada dalaman manual gearbox. Okey. Kalau sedikit je macam biasa, itu okey lah. Tapi kalau terlalu banyak, bermaksud kita kena do something kepada kita punya gearbox sebab berlaku kehausan yang sangat teruk. Okey, sekarang dia sedang menunggu minyak tu keluar Look at Osh. Rotong hari. Ini dia explain macam mana untuk isi nanti, takat mana dia nak isi. Sampai level mana dia nak isi kan. Okey, bila nak isi tu, dia kena isi sampai minyak dekat refill plug tu meleleh keluar dan sampai dia berhenti. Faham Kita isi, dia meleleh keluar, kemudian biar dia meleleh tu sampai berhenti, itu baru kita sukat dengan jari pula masuk. Okey, sekarang ni dia nak pasang drain plug semula. Okey, dia tetap guna white tape. Okey. Tak guna white tape pun tak apa. Dia tapi kena tukar washer yang baru. Ya. Cantik dah. Udin. Siapa ni? Apa soalannya tadi Udin? Tak ada? Okey, gangguan tadi. Okey, sekarang ni dia ketatkan semula dia punya
drain plug dia ketatkan semula drain plug. Okey, sekarang ni dia nak refill minyak barulah, menggunakan, nanti dia akan gunakan botol shampoo punya pump tu untuk refill. Jadi kita lihat macam mana dia refill. Okey, dia pump. Okey, dah keluar dah. Okey, dia sumbat masuk dan dia pump. Seronok kan tengok bawah tu kan, dia buat kerja sampai tidur je kan. Kerja lambat tu cik. Tu jadi lambat. Saya lebih suka tuang. Tapi dia tunjuk okey lah, itu dia punya idea dia kan, dia punya skill. Okey, dia akan pump. Jadi lenguh tangan-tangan Cik, bapa dia tak berbual balik atas cik. Terpulang pada skill masing-masing. Dia kalau dia nak guna funnel ataupun corong tadi pun boleh. Awak dah nampak sekarang minyak dah meleleh keluar kan. Okey, bila minyak meleleh keluar tu, dia kena bagi minyak tu sampai stop meleleh. Kemudian baru kita sukat. Okey, dia tarik cabut. Okey, biar minyak tu meleleh, kita lihat, kita tengok dia meleleh, kita biar je. Kemudian nanti kita akan sukat lah. Okey. Tu dia sukat tu, dia kata dah penuh lah tu. Kebiasaannya berhenti meleleh je, kira penuh lah tu. Okey, kemudian diikatkan semula. Sepatutnya dia guna jari dia lah nak tahu cukup tak cukup. Dia overconfident jugalah ni, confident lebih. Okey, lepas buat kerja cuci. Tengok macam orang putih semalam tetap sama, pakai kain warna putih. Hebat betul. Kedai Eko punya tu cik. Kedai Eko RM2 satu. Okey, itu adalah nampak color dia macam mana? Hitam kan? Bukan lagi warna emas, warna hitam. Bermaksud ni terlalu lama tak tukar dah ni gearbox ni. Ni melebihi 40,000 ni. 100,000 ni. Lagipun dia tak tunjuk dia punya drain plug macam mana. Drain plug dia punya magnet tu dia tak tunjuk. Dia cuma rasa feel dengan jari. Tengok kotor dia akan rasa ada tak serbuk besi. Dahsyat dia ni dia boleh rasa dengan jari dia. Okey, ada serbuk besi ke tak ada serbuk besi? Bukan orang tu cik, bukan orang. Dia ada sense yang sangat cantik lah kan. The rear dia sangat cantik. Dia boleh rasa, dia boleh feel serbuk besi. Okey, itu kaedah lah. Dua kaedah yang telah kita lihat tadi macam mana untuk tukar minyak gearbox. Simple lah, mudah mudah gila-gila. So dia guna 24 size. Tu saya kata tadi 20 lebih. Okey. Ini 17. Any question? Ada soalan? Ada soalan tak? Afkat Gino bos. Okey, tak ada soalan. Ya ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita nak pergi ke step yang lebih ke depan kita nak tengok automatic gearbox. Automatic gearbox, macam mana kita nak tukar minyak automatic gearbox. Okey, tadi manual. Manual sangat mudah lah, sangat simple. So kita lihat automatic gearbox mudah ke susah. Tapi saya beritahu lebih complicated, lebih susah, lebih rumit. Yang ni saya tunjuk yang complete-nya lah untuk tujuan pengajaran, pembelajaran lah. Okay, automatic gearbox. How to change automatic transmission fluids. Okay, saya share. Nampak tak nampak semua? Tak nampak kan? Tak nampak lagi cik. Okay, tak apa, saya share. Saya ni dulu. Present now. Window. Dia tak keluar lagi. Cancel. Present now. Your entire screen. Dia hari ni tak mahu menjadi entire screen ni. Isnin hari tu boleh. Tak nampak apa kan? Okey, saya cuba. Tak nampak cik. Tak ada cik, tak nampak. Okey, saya cancel dulu. Saya share, cuba share. Hari ni ada masalah sikit lah internet kita. Ni kau lihat hujan kau cik? Dok, cuaca elok.
Kelah perut datang tak masuk lagi gila. Kelah weh, kelah. Deh, mana tu press mari tu. Pun tak boleh juga. Masuk. Masya Allah, tak boleh nak share. Siapa? Relax je. Teleprop tu. Okey, saya share. InsyaAllah boleh no. Nampak? Nampak tak? Okey, nampak je. Ok. Nampak je. Okey, kita mulakan sesi. Nampak. Okey, saya stop Kita mulakan sesi untuk menonton video. Saya akan cuba explain lah kepada awak sebab dia fully English. Ada di antara awak yang tak boleh bahasa Inggeris dengan baik. Jadi awak dengarlah saya punya explanation. Okey, saya mulakan sekarang lah sesi untuk pembelajaran dalam online untuk tukar minyak gearbox automatic. Okey. Ini minyak Pennzoil dia guna. Guna automatic transmission Pennzoil. Sekarang ni yang dia gunakan adalah Mazda pickup lah. Mazda pickup. Okey, untuk tukar automatic dia perlukan ini. Jadi simple lah. Okey, ini adalah antara ya. Dekat situ je dia yang tu orang. Dekat sini je dia buat. Tengah jalan je dia buat. Depan rumah je. Simple lah. Tapi walaupun depan rumah, awak lihat betul-betul dia amalkan langkah keselamatan yang paling betul lah dia. Dia guna wheel choke, dia guna penyendal tayar, dia guna segala-galanya lah, yang betul lah. Ini adalah complete guide, cara yang kaedah yang betul lah untuk tukar automatic transmission. So kita sambung lagi. Okey, dia buka hood, dia buka dia punya bonnet hood. Pertama, ini adalah 5 langkah. Remove pan, replace filter, replace gasket, install pan, add new fluids. Okey, 5 step je, simple je. Okey, saya ulang balik Kita ulang balik tengok step dia. Okey, ini sahaja 5 step, sangat simple. Yang pertama adalah remove pan, kedua replace filter, ketiga replace gasket, keempat install pan, dan yang kelima add new fluids. Dia punya step memang mudah, tapi cara dan skill tu yang kita nak. Kita bukan apa, kita nak tengok skill apa yang dia buat, cara kerja dia. Tapi kalau ikut step sangat simple. Okey, kita lihat macam mana dia punya skill. Okey, dia guna Pennzoil. Ini Mazda sama dengan Ford Okey, ini bawah kenderaan. Dia guna transmission sebab dia guna longitudinal engine So itu adalah dia punya oil pan untuk automatic transmission. Okey, fluids. Itu adalah oil pan dia. Dia tunjuk ini adalah bawah kenderaan undercarriage. Ini dia punya buku manual. Buku manual customer punya. Bila waktu kita kena tukar dia punya fluids. Okey. Ini okey, awak lihat. Saya explain kat sini Di sini dia tunjukkan ada 3 cawan dalam cawan ataupun dalam bika kaca ni. Dia tunjuk ada 3 jenis minyak. Minyak yang sama automatic fluid transmission, tapi dia punya condition dia berbeza. Okey, dia ada good condition, need replacing, satu lagi dia tulis apa, damage. Okey, kita lihat dia punya explanation. Kita lihat sini berdasarkan kepada tisu yang dia letak sini. Yang good condition, dia punya minyak mesti warna merah. Dia ambil minyak tu, dia celup dengan dipstick, kemudian dia titiskan di atas tisu. Minyak cantik Kemudian minyak yang need to replace tu, needs replacing, dia celup, dia tuang atas tisu. Okey, minyak tu memang hitam, tapi belum ada lagi dia punya daki-daki dia just hitam sahaja sebab dia terbakar karbon. Yang satu lagi tu damage apabila dicelup, dia tuang atas tisu, ada serbuk besi yang sangat
tebal ataupun ada karbon-karbon yang sangat tebal. Okey, kita lihat burn, damage dia tulis. Okey, ada 3 jenis minyak. Okey, burn damage bermaksud burn black metallic speck. Ini don't flush fluid if. Tengok dia tulis don't flush. Okey, kita lihat lagi. Ini adalah tools yang akan digunakan lah. Itu adalah tools yang digunakan. Dia akan guna Google. Okey, dia ada guna Google. Kemudian dia ada guna torque range. Okey, torque range. Kemudian ratchet, extension, socket, scraper. Dia ada sponge, sponge yang kasar. Dia ada funnel, corong. Dia ada brake cleaner, tissue. Okey, itu antara peralatan yang digunakan untuk servis automatic gearbox minyak. Okey, kita sambung ya. Apa yang batang panjang tu Cik, yang besar dah? Torque range. Ni yang tengah. Ni yang ada kesel ni. Extension. Yang tepi ratchet tu kah? Bukan, ni yang besar ni, yang tengah. Yang panjang. Itu adalah torque range. Oh. Yang kita ikat tayar tu, kita ikat roda tu, yang ketak-ketak tu, kan? Ayah tak ingat dah kau. Yang ketak-ketak tu. Okey. Saya sambung tu. Okey. Bismillah. Okey, itu Google dia ada. Okey, and then dia ada tutorial yang lain dia explain. Dia ada socket. Okey, dia ada extension, dia bukan extension, ratchet. Itu torque range, itu scraper, itu sponge, kasar. Okey, yang kasar. And then the funnel, and then dia ada brake cleaner, ada tissue lah. Okey. And then dia ada untuk oil pan, ada oil pan, and then dia ada plastik lah untuk tidur bawah situ. Okey, ini adalah dia punya alat-alat ganti lah. Dia ada Merkun 5 automatic transmission fluids. Jadi minyak gearbox automatic awak tak boleh main belasah taruh je. Awak kena tengok dulu buku panduan pengguna. Okey, dalam buku panduan pengguna mesti ada tunjuk minyak apa yang disyorkan oleh pembuat kenderaan untuk gearbox tersebut. Jadi awak tak boleh pergi belasah taruh yang kancilnya ataupun yang alzaunya ke dalam dia punya kereta, sebab nanti akan hancur dia punya gearbox. So yang ni dia guna Merkun 5, Merkun 5. Okay, and then dia ada oil filter, dia ada gasket, dan dia ada alatan-alatan yang lain lah. Itu adalah owner manual. Refer pada owner manual. Tengok dia guna apa? Merkun 5, Merkun 5. So minyak tak boleh ikut suka hati untuk tukar. Tengok automatic transmission fluids ATF. Itu dia pegang, itu adalah filter, oil filter untuk automatic gearbox. Itu adalah gasket yang dia pegang tu adalah gasket. Gasket. Okey, sekarang ni dia ya. Ya saya. Valve body tu you tak cuci kau cik? Valve body. Okey. Tak cuci ke? Macam ni. Valve body kita hanya cuci valve body apabila kita punya automatic gearbox mengalami masalah. Contohnya apabila kita letak pada gear D, okey, kita letak gear D, bila kita tekan je minyak, okey, kenderaan berjalan, tapi dia just dalam gear 1 je untuk sepanjang perjalanan. Berapa banyak tak tukar gear, tak tukar gear. Ada setengah kereta yang saya buat dulu, yang saya repair dulu, ada customer complain, dia letak D, gear terus masuk gear 3 dengan gear 4. Awak bayangkan gear terus masuk gear 4. Jadi apabila dia parking atas bukit, matilah dia nak bergerak kereta kan, sebab terus gear 4. Jadi kereta dah sangat lambat jadi. Jadi apa yang saya buat, okey, saya akan check dengan scan tool, tengok dulu mana solenoid yang rosak, apa yang problem, kemudian baru saya keluarkan dia punya valve body dan baru saya cuci dia punya valve body. Valve body kita hanya cuci ataupun kita hanya servis ataupun kita hanya repair apabila berlakunya kerosakan ataupun bila berlakunya masalah ke atas gearbox automatic. Okey. Okey Okey, jadi saya sambung. Dia punya lokasi bagus betul lah. Kena beli juga benda ni. Okey, sekarang dia letak sleeping
plastik, and then dia letak dia. Jomlah. Jangan tidur lagi itu sleeping plastik je. Okey, kita lihat dia tunjuk satu persatulah komponen-komponen yang ada bawah kenderaan undercarriage. Itu oil pan ataupun oil sump bagi automatic gearbox. Jadi awak kena buka sekeliling dia punya bowl tu, kena sekeliling bowl. Yang ni maybe size 10, tapi kebanyakan kereta size 8 sahaja. Dalam keadaan condong macam ni, semestinya minyak dah akan meleleh lah nanti. Meleleh sebelah kanan. Okey, minyak akan meleleh sebelah kanan sebab dia letak condong macam tu. Jadi sekarang ni dia sedang proses membuka lah dia punya oil pan. Oh, banyak masuk virus dalam komputer saya. Okey, dia buka. Nampak dah menitis dah menitis. Jadi untuk elakkan menitis, biasanya dia akan letakkan plastik ataupun dia letak dah. Itu adalah aluminium foil ataupun kertas timah untuk pastikan yang minyak-minyak tersebut tak pergi, orang kata dia tak splash ke tempat yang lain. Nanti banyak kerja membersihkan. Okey, jadi dia letak situ aluminium foil untuk dripkan dia masuk ke dalam takungan minyak di bawah. Okey, sekarang ni dia guna, nampak dia guna flexible. Memang macam ni keadaan dia, sukar, sempit. Awak terpaksa guna flexible ataupun universal joint. Okey. Minyak keluar beruf. Ini dulu biasa, ini akan berlaku pada awak lah nanti. Bejak dia je. Tak, dia memang macam ni. Tapi apabila awak jadi mekanik, awak pun akan lakukan perkara yang sama. Sebab nanti kalau awak tak buat macam tu, lantai habislah. Tempat awak tidur tu pun habislah. Sebab dia buat atas plastik dia tidur, dia tak mahu plastik tu kotor teruk. Okey, dia tanggalkan, sekarang dia tanggalkan dia punya oil pan ataupun oil sump. Bila tanggalkan, kita akan nampak dia punya valve body dan juga dia punya filter. Okey, sekarang dia akan tanggalkan filter. Okey, ditanggalkan filter daripada valve body. Okey. Ini perkara wajib setiap kali kita tukar minyak gearbox automatik, kita mesti tukar filter. Itu valve body lah. Siapa yang tak nak berkenalan dengan valve body, itu adalah valve body. Okey, valve body ni kita boleh servis sebenarnya. Tapi nak servis valve body bukan mudah, susah. Dia punya pantang larang dia banyak. Okey, sebab saya dulu memang saya servis valve body. Selalu berkenak kat jahanam. Ni susah benda dalam dia macam sarang semut tau. Macam sarang anai-anai. Banyak lubang-lubang, cik. Banyak lubang-lubang. Memang sebiji sarang anai, memang pening kepala. Banyak pula dia punya ball bearing pun banyak. Ball valve tu. Tu dia tengah kemah nak ke, cik? Yes, dia tengah ikat semula nut tu sebab dia tanggalkan tadi 3. Okey. Ini tengok pecah Apa sal pecah? Ini mesti mekanik yang lama tu ikat salah ni. Okey, sekarang dia buka dalaman, dia tunjuk apa yang ada di dalam. Dia tunjuk yang tadilah apa yang ada di dalam filter. Ada sponge. Okey, ada sponge untuk penapisan. Yang lama dan yang baru. Ini yang besi punya. Ini wajib tukar ni. Bila tukar je minyak gearbox, wajib tukar. Jangan tak tukar. Oil filter tu. Oil filter wajib tukar. Itu dia guna oil ring apa semua. Okey, dia masukkan oil ring. Dia guna juga minyak yang lama. Why? Sepatutnya guna minyak yang baru. Okey, masukkan oil ring. Itu dia punya bowl untuk ikat. Okey, nanti dia pasang semula kepada valve body. Okey, itu dia pasang semula pada valve body. Okey, pasang bagi fix betul-betul, minyak masuk dan minyak keluar. Kemudian ikat semula dia punya bowl kepada valve body untuk lekatkan dia di situ. Dan kalau dia ni, dia akan lap lah nanti tu dengan tisu kan, dengan kain dia akan lap. Okey, itu dia punya gasket dah. Gasket ni kalau tak guna pun boleh, tapi kena guna sealant lah. Okey, guna sealant. Ini gasket yang lama, dia tanggalkan. Tapi kalau guna sealant, apabila awak buka nanti problem sebab dia terlalu ketat. Okey, sekarang dia guna scraper lah untuk kikis gasket yang, baki gasket yang ada.
Dia guna scraper. Dia guna kalau saya tak guna scraper, saya guna berus besi, lebih cepat. Awak tengok dia punya oil pan oil pan dia dalam dia macam ada banyak serbuk besi. Nampak tak ada serbuk besi banyak kan? Macam berkelodok. Sepatutnya saya beritahu kat awak sepatutnya dekat oil pan dia mesti letak magnet yang besar. Dia letak magnet sekeping yang besar supaya magnet tersebut dia boleh tangkap semua serbuk besi yang ada, supaya serbuk besi tersebut tak masuk ke dalam saluran valve body tadi. Kalau serbuk besi tu masuk, serbuk besi itulah yang menyebabkan yang awak punya gear biasanya tak boleh tukar. Kalau dia gear 1 je. Kalau gear 2 je. Dan dia juga merosakkan dia punya clutch di dalam. Dia banyak clutch dia banyak plate di dalam sana, dalam automatic gearbox. Okey. Cik, nampak oil sun dia tu dah tercalar sedikit, tersegesek. Ini bekas jari dia sebenarnya dia pegang tu nampak macam bercalar tu. Tapi kalau saya nak bagi tahu saya tak akan guna scraper lah. Saya akan guna berus dawai. Sebab berus dawai ni kerja berus besi sebab dia lebih pantas. Awak gosok berak bersih. Kemudian cuci dengan air elok-elok lah. Okey, kita sambung lagi. Itu kena cuci lah. Itu magnet dia kot. Itu magnetnya. Nampak magnet dia? Kalau awak letak magnet lagi banyak, lagi bagus. Nampak serbuk besi yang melekat. Sekarang dia guna brake cleaner. Dia guna brake cleaner, dia spray. Ni orang kaya punya mekanik. Dia guna brake cleaner je. Nampak dia spray dengan brake cleaner, apa berlaku? Ini kelebihan brake cleaner yang saya bagi tahu. Okey, dia last kali Putih cik. Ni brake cleaner dia guna. Tapi mahal lah satu brake cleaner pun. Okey. Dekat college kita tak ada ke cik? Awak kena beli sendiri. Okey Ini adalah amalan yang sepatutnya lah kita sebagai mekanik. Bila kita cabut tangga je oil pan, apa yang kita perlu buat? Cuci sampai bersih sebersih-bersihnya. Jangan kita main-main macam tu je. Kalau kita main-main je cuci, kereta akan rosak kali yang kedua. Okey, kita kena cuci maksimum. Sekarang ni dia guna penyental untuk sental. Sebab tu saya kata saya guna berus dawai. Lagi cepat kerja. Tengok, dia guna scraper, kemudian dia guna benda ni untuk gosok Ketah pasir, butuh bukan ketah pasir, dia guna macam tu kan. Okey, dia guna lagi brake cleaner. Spray bersih. Bersih. Okey, nampak dia punya oil pan cantik sekarang bersih kan. Spray pula lagi. Dia first undercoat and then dia punya spray luar. Dahsyat dia ni. Kan? Gelap. Nampak ni macam baru dia ni cik ni nak restore ni. Ini kereta dia sendiri kot. Okey, sekarang dia taruh dia punya sealant. Dia sealant sikit dia taruh Okey, dia taruh dia punya gasket yang baru. Okey, cantik dah. Tak tanggal lah. Bila dia taruh grease macam grease tadi, bila dia taruh grease tadi, kemudian taruh gasket tak jatuh lah. Dia macam gum lah, as a glue. Itu dia punya bowl bowl, oil pan bowl ataupun oil sum bowl. Dia dah cuci tu. Dia dah cuci apa semua. Ikat guna torque Ikat kalau tak boleh nak kawal kekuatan tangan, dia akan guna torque wrench. Kita lihat nanti dia guna ke tak guna. Tepi tu kena lap dulu lah. Kotoran tu dia tunjuk tu. Awak kena lap dulu dengan tisu. Tengok dia guna apa. Dia guna macam penyental periuk kan. Dia sental dulu gasket-gasket yang lama tu, dia sental. Kemudian dia akan cuci bersih-bersih. Kemudian dia akan masukkan oil sum. Dah bersih lah. Dah cantik. Okey, dia masukkan oil sum. Ini kereta ni agak mudah lah dia punya oil sum. Agak terkeluar. Ada kereta yang sangat seksa lah nak pasang oil sum. Sangat sempit. Sakut dengan ejuh lah tu cik dok. Moting. Yang ni agak mudah sebab dia agak terdedah. Ini kereta dia sendiri ni saya rasa ni, sebab dia cat lain. Kalau kereta customer dia tak catnya. Nampak cemak cik. Ini kaedah kerja. Okey, kaedah kerja yang betul, supaya tak mengalami spoil job. Okey, saya rasa nanti dia akan ikat guna torque lah. Kalau betul-betul dia akan guna torque wrench. Ini kaedah mengikat lah, kaedah silang. Bukan kaedah ikut putaran jam kaedah silang. Kaedah bertentang. Okey, dia guna torque wrench, betul saya cakap. Nampak? Tak, dia guna kaedah silang kaedah zigzag.
Kalau ikut jam, ikatan dia tak berapa bagus. Dia duduk tak cantik. Okey, dia guna flexible ataupun universal joint. Dia guna untuk ikat bahagian sukar tu lah. Okey, sampai boleh. Ini dalam lebih kurang dalam 15 Newton meter tak besar dia punya top. Dia top berapa tu cik? Lebih kurang 15 je. Okey, sekarang dia nak refill dia nak refill transmission fluid yang baru. Okey, itu yang minyak yang lama. Okey. Isi balik dalam botol lama. Okey. Wow, habis botol minyak yang baru. Bijak-bijak dia. Bonah cik, bonah. Tak apa. Delap lah. Itu saja minyak yang ada, sikit saja. Tak sampai 4 liter tadi tumpah separuh. Minyak gearbox automatic lebih kurang dalam 4 liter lah. Tapi kalau awak betul-betul kosong lebih kurang dalam 6 liter tau. Banyak tau. Kalau gearbox tu betul-betul kosong lebih kurang 6 liter hampir. Tapi kalau macam ni lebih kurang 4 liter dah cukup dah. Okey, itu dia punya dipstick. Okey, corong taruh situ. Yang ni kalau saya tuang dengan perlahan lah. Saya tak tuang banyak-banyak sebab nanti dia akan tendang semula. Dia tak ada liang pernafasan, dia tak ada breather. Okey, dia dah tuang. Okey, dia sukat. Nak sukat minyak gearbox automatic, dia dalam situasi sewaktu enjin sejuk dan sewaktu enjin panas. Okey. Okey, dia bila tuang-tuang macam tu dia berjalan dulu sebenarnya. Kalau saya tak berjalan saya gantung lah biar roda je berputar. Okey. Dah isi minyak gearbox, kena main dulu gear kena main gear dulu. Okey, dia main gear dulu. Gear 1, gear 2 dia main semua. Enjin dah panas, nanti dia akan check dia punya level minyak. Okey. Okey, enjin dah panas dah. Nanti dia akan check level minyak. Okey, enjin panas dia akan check. Dia ada hot dan dia ada cold. Okey. Nampak tu, itu dia paras. Tak cukup, tuang lagi. Untuk nanti saya akan explain dia agak leceh lah isi minyak gearbox ni. Okey, sekarang ni sikit lagi perlu isi. Sebab dia hot kan. Okey, dah cukup dah. Okey. Okey, selepas dia buat apa semua, dah berjalan kereta, dia akan check lagi sekali sama ada berlakunya kebocoran ataupun tak lah. Ini adalah QA lah. Double check. Ni kualiti lah, kualiti dia punya ni. Check kualiti hasil kerja, double check lah. Okey, done, ready. Itu oil filter yang lama, apa yang ada di dalam sana. Dia tunjuk ada pecahkan, nampak hitam hitam dia punya filter. Kalau yang Alza mahal RM80 lebih, macam tu je, nampak serbuk besi, awak nampak ada serbuk besi, nampak? Serbuk besi yang halus. Yang ni yang kita tak mau dia masuk dalam sistem. Yang ni mesti dia fit, dia mesti dia tapis. Banyak geser tu cik. Dia guna magnet untuk ambil kan dia punya serbuk besi tu. Nampak? Serbuk besi belum nampak. Okey. Ada sebarang persoalan? Video, buka video. Tak ada. Tunjuk muka awak. Tak nak. Cik, kalau aku eknya tu tak ada saya. Sugan, apa sudah berlaku Sugan? Mata buat dah. Aduh. Alif sudah bertukar menjadi super saya. Super saya. Gambar weh. Rambut sudah terpacak. Bawang wah. Pubah rasa mana? Pubah rasa sudah hilang. Bih duduk ikat jokong Makanya dia on telefon kemudian dia lari entah ke mana.
Dia tidur. Oh, ada. Makanya. Dua check yang Buka video, on video tengok siapa yang masih ada. Dah buka video. Gazi. Kasih low lah. Oh. Kamera tolong buka kamera. Video pula kan Lebih kamera. lah. One Foto. kantong sika. Oh, nampak dah. Frame. Semua tak berbaju ni. Macam mangsa Saya semua. berbaju, saya berbaju. Baju. Okey. Ada sebarang persoalan berkenaan dengan video yang saya tunjukkan tadi? Tak ada. Oh. Saya ada soalan je. Ya, apa dia? Sudah nak masuk tukar minyak gearbox cik. Bila boleh datang ke college ya? Bila Boleh masuk college je. Okey. Bila nak masuk college je. Awak tunggu kes COVID menurun lah. Ha? Makin meningkat Oh, semakin meningkat. Tapi Bila dah turun cik. Next year pun belum tentu lagi ya? Cik tahun depan. Saya rindu sikit ni. Buana ni. Awak bukan rindu saya, awak rindu asrama sebelah tu, saya tahu. Allah. cik. Sponsor besar nanti cik. Saya nak pergi. Nak balik asrama pasal. Cik, Ha? nanti saya pergi college, saya nak main TikTok dengan cik. Ya, Kati. Saya tak main TikTok. Saya tak main TikTok. Semua dah. Jom duit. Okey. Duit. Ada tak soalan berkenaan dengan automatic gearbox yang kita lihat tadi? Kalau tak ada, saya nak share. Cha atas motor, Cha tolong turun dulu Cha motor nanti. Saya rasa nanti ada yang meninggal. Kan? Awak pakai orangnya. awak parking dulu motor sebelah. Ini kan. Bahaya betul lah. Jam dia. Sedang guna telefon, sedang Google Meet sambil motor berjalan atas jalan. Wow, hebat lah. Berhenti dulu. Berhenti dulu lah. Lepak tu berjalan. Cik, nak hebat tahu cik. Okey, saya nak share satu video lagi, iaitu kaedah untuk sukat minyak automatik ya. Okey, kita lihat cara memeriksa sukatan minyak. Okey, yang ni simple video ni. Sekejap, saya nak kecilkan dulu gambar. Allahu Akbar. Window. Okey, saya share. Okey, ini brother bengkel punya orang. Buah kereta. Jadi malam ni ataupun hari ni saya nak share kepada anda semua Dengar tak apa dia cakap? Dengar. Dengar lah. Kalau dengar saya tak mau explain. Okey. Ada dengar. Okey, saya mainkan lagi semula. Tak dengar mana cik selalu. Dengar tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kat sini Dengar, saya dengar, nak dengar, sampaikan dengar. sedikit info ataupun perkongsian info kepada anda di luar sana. Sebenarnya benda ni adalah simple tapi tak ramai orang yang tahu ataupun tak ramai yang orang tahu macam mana nak cek sukatan minyak gearbox auto sebuah kereta. Jadi malam ni ataupun hari ni saya nak share kepada anda semua bagaimana untuk cek sukatan minyak gearbox cukup ke tak cukup ke. Kat sini kita bersama dengan Sipolosli akan terangkan kepada anda bagaimana untuk memeriksa sukatan minyak gearbox auto kita. Okey, jom. Tak tolong jangan lupa sharekan video ni kepada member anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya akan share macam mana cara yang betul prosedur yang betul untuk memeriksa takat ataupun label minyak gearbox automatik anda. Okey. Pertama sekali cari mana dipstick dia Okey, dipstick minyak gearbox biasanya dia berbentuk macam ni lah. Seperti ni. Kebanyakan dipstick gearbox auto dia ada beberapa takuk dia takuk 1, 2, 3 dan 4. Okey. Ini dah label dia. Okey. Bila gearbox ini dah cukup panas maknanya kereta dah berjalan lebih kurang dalam 3 km. Minyak mesti dah berada di level sini. Okey, terlebih sikit tak apalah, tapi jangan terlebih banyak. Dia akan memudaratkan gearbox anda. Okey, cara dia kita tarik di sini, kita lap dulu. Lepas tu pastikan kenderaan pada keadaan yang level. Start kenderaan anda, enjin anda dan enjin mesti hidup dan letak pada position N ataupun neutral. Okey. Lepas tu di sini masukkan di dalam dorong tu, kemudian angkat lurus bukan angkat macam ni ataupun angkat macam ni. Sebab kalau kita angkat macam ni, minyak tu akan meleleh ke bawah. Jadi angkat tu biar lurus macam ni. Okey, kalau tunjuk
angkat turun macam ni. Lepas tu kita tengok kenderaan ni, tengok. Minyak dia berada di sini. Okey, kereta ni dia tak jalan lagi. Dia baru start lebih kurang dalam 5 minit. Jadi dia hampir-hampir kepada level yang dia kata takut di atas tu level hot. Ini adalah level panas yang maksima jadi macam ni kita nak kena bawa kereta ni jalan bagi dia panas dulu minyak gearbox tu. Lepas tu kita ulang balik prosedur ni dan minyak tu mestilah berada di level takut yang paling atas sekali. Jangan kita check macam ni. Kalau kita check macam ni minyak ni akan meleleh tu, kita tak tahu level dia yang sebenar. Pastikan enjin hidup, gear lever di dalam position neutral. Okey, itu saja pada hari ini. Cerita ini. Okey. Itulah sedikit sebanyak ataupun info yang dikongsikan oleh Sifu Rosli, cara ataupun macam mana kita nak memeriksa sukatan minyak gearbox kita. Benda ni penting. Sekiranya minyak gearbox kita terlebih daripada sukatan, dia akan mengganggu dalam sistem gearbox kita, dan sekiranya dia kurang daripada sukatan dia pun dia akan mempercepatkan kerosakan pada bahagian dalam gearbox kita. Okey, sekejap Okey. Sekarang saya matikan kenderaan, kita tengok level dia di level mana Okey. Sementara Sifu Rosli biarkan kereta dalam keadaan mati, kita sembang sikit. Sebab apa? Minyak gearbox ni adalah minyak sukatan minyak gearbox ni adalah sangat penting. Sebab apa? Banyak yang kita dapat bila feedback daripada customer yang datang, bila kita cek sukatan minyak gearbox dia kurang. Ada separuh tu datang minyak gearbox dia terlebih. Kat sinilah yang kita nak sampaikan info ataupun kita nak kongsi bersama kepada anda semua cara untuk memeriksa sukatan minyak gearbox auto dalam keadaan yang betul ataupun cara yang betul. Okey, macam ni sekarang ni bila enjin dipadamkan atau enjin dimatikan, tengok sukatan minyak gearbox dia. Sukatan minyak tu berada di sini ya. Tadi masa saya cek dia berada di sini. Sekarang dia berada di sini. Jadi cara kalau cek minyak, kalau enjin mati itu bukan cara yang betul. Kita ingat minyak ada, tapi sebenarnya minyak tak ada. Jadi pastikan enjin hidup, dia position di end, baru kita sukat minyak gearbox. Ya. Okey, right. Itulah cara yang betul. Maksudnya masa mati enjin bukan cara yang betul untuk kita cek sukatan minyak gearbox kita. Okey, satu lagi. Pastikan minyak yang kita gunakan minyak yang original. Jangan gunakan minyak yang selain yang direkomendkan pada sesebuah kenderaan. Contoh kalau pakai minyak untuk Mazda, pastikan grade yang bersesuaian dan pakaikan minyak original keluaran Mazda tu. Okey, sekarang satu lagi untuk penjagaan, untuk prestasi. Tak semestinya menggunakan treatment ni kalau kereta ada masalah atau transmisi ada masalah. Transmission treatment ni boleh digunakan untuk meningkatkan prestasi ataupun memberikan tenaga yang berkekalan untuk sesebuah transmisi kita. Sebab apa? Transmission treatment ni dibuat ataupun dicipta untuk mengekalkan prestasi selain daripada untuk merawat masalah dalaman gearbox kita. Okey, kepada anda luar sana, anda boleh dapatkan transmission treatment ni di semua ejen-ejen ataupun pengedar-pengedar JB Auto Loop di satu Malaysia. Okey, ini promote barang ni yang boleh kita berkongsi bersama untuk semua. Yang penting minta tolong share dan bagi komen di bawah ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey. Sambil buat video dia buat apa? Dia jual barang. Okey, biasalah tu. Jadi saya tak kena explain jugalah brother tu share tadi kan. Saya tolong pemudahkan. Saya tak jual barang. Saya explain kat awak. betul. Okey, kita nampak balik muka saya nampak balik noh. Muka awak saya tak nampak. Manalah pergi anak-anak murid. Dah tutup kamera. Kan dia tutup kamera maksud dia lari lah tu. Dia pergi makan kat dapur, dia pergi jalan-jalan. Okey, saya sambung apa yang dia cakap tadi. Jadi apabila kita dah isi minyak gearbox automatik, apa yang kita kena buat, kita kena check, kita kena pastikan yang minyak tersebut berada pada paras yang sebenarnya ataupun pada level yang ditentukan. Nak check minyak gearbox automatik bukan macam manual gearbox Manual gearbox mudah, simple. Isi sampai dia meleleh, cukuplah tu. Kan? Tapi automatic gearbox tak boleh buat macam tu. Okey, perkara pertama yang awak perlu lakukan apabila awak dah isi minyak untuk automatic gearbox ni, pastikan yang kenderaan awak ada pada permukaan yang rata. Jangan pada permukaan yang berbukit condong. Mesti pada permukaan yang rata, yang flat. Apabila awak isi, kena buat anggaran awal berapa banyak minyak tu yang kita nak isi ke dalam. Ada setengah kereta yang perlukan 4 liter, ada yang perlukan 5 liter. So kita isi dulu lebih kurang dalam 4 liter. Contoh
Kalau dia perlukan 4 liter, kita isi dulu dalam 3.5 liter. Selepas kita isi dalam 3.5 liter, untuk sukat dia punya level, awak perlu running engine. Running engine biar dalam keadaan P ataupun N, running engine, okey. Kemudian kita isi 3.5 liter. Apabila kita isi, okey, kemudian kita kena test dulu kereta tersebut. Kita kena jalan dulu lebih kurang dalam 10 meter, 20 meter, okey, 30 meter. Kemudian kita cek semula. Jangan matikan enjin. Okey, letak gear pada N. Okey, letak gear pada N. Kemudian kita cek dia punya level. Okey, nak cek pula lihat suhu sama ada sejuk atau panas. Biasanya apabila kereta dah running, dia akan panas. Bila kita cek, kita lihat pada kedudukan hot. Okey, kalau dah sampai maksimum baru okey. Kalau waktu kita cek tu dia kurang, kita kena isi lagi. Okey, nak cek dia waktu enjin running, awak jangan matikan enjin. Sebab apabila awak matikan enjin, minyak tu automatik akan jadi sangat banyak. Dia akan jadi sangat banyak. Ini bermaksud minyak yang kita cek tu, minyak gearbox yang kita cek tu, dia sedang memasuki keseluruhan sistem gearbox. Okey, yang kita cek tu yang ada saki-baki di dalam oil sump. Okey, yang dalam oil sump itulah yang kita cek. Yang bergerak dalam gearbox tu kita tak cek. Sebab tu kita perlukan engine running. Tapi apabila awak off engine, yang dalam sistem tu akan turun semua ke dalam oil sump. Apabila turun semua dalam oil sump, minyak akan jadi sangat banyak. Awak pun berfikir, oh minyak dah melebihi. No, minyak sebenarnya tak cukup. Jadi nak cek minyak automatic gearbox, engine kena running, letakkan pada N, gear N. Kemudian baru kita sukat minyak tersebut dalam situasi engine hot. Dia faham tak? Semua senyap. Kemana kau semua? Boleh cik. Boleh tak? Minyak gearbox Engine ni. Sebab tu saya kata kena panas dulu cik. sebab tu saya kata kena on camera. Sebab sekarang ni saya tengok MMNAH. Tengok nama je. Panas engine dulu. Baru kita dapat apa tu? Betul saya minyak tu banyak sikit. Kita kena running engine. Nama tu. Kan? Okey, ada persoalan? Ada persoalan? Ya ada Encik. Faham betul Ya bahaya dik, bahaya dik. Okey, Nak mandi ya dik. Kalau faham sekarang ni semua on, nak mandi sekejap lagi. Dah alang-alang tak mandi tu biar pukul 1 nanti baru mandi kan. Okey, biar habis kelas dulu baru mandi. Okey, jadi apabila dah faham macam ni, saya pun nak mengemukakan beberapa soalan lah untuk awak. Biasalah kan, sesi soal jawab kan. Awak kan hebat, sekali dengar terus faham. Dia kena depan-depan cik. Kan? Jadi saya pun nak video tu perut. jadi saya pun nak bersoal lah ni, bersoal jawab dengan awak lah ni. Alah kat aku belakang. Jadi video dengar aduh. Muhammad Fikri Ilham, Pufa Rasu, Adam Haikal, Darwis, Rawisa ni bernyawa ke lagi ni? Tinggal nama je ni, wajah dah hilang. Memang Kan, tolong tunjuk on camera. Ada. Kemanalah awak melarikan diri ni? Hidung. Ni macam muka pek senario awak ni seorang ni. Azli. Ada 2 orang naik motor helmet tak buka lagi. Kan? Bali, main kau Bali. Okey, tunjukkan muka masing-masing. Saya pergi right. Tunjukkan muka anda. Muka anda itu penting. Face to face. Oh, handsome apa Barasu hari ni. Waras. Handsome sekarang ni saya buat live ni, saya buat video ni. Semua satu college tengok muka awak ni. Allah. Okey, jadi kita mulakan sesi persoalan Okey. Masih ingat tak lagi? Apakah alatan-alatan tangan yang diperlukan untuk proses menukar automatic gearbox punya minyak? Masih ingat? Saya ingat cik. Recek tau Riz. Gapo dia? Okey, seorang bagi tahu. Tok range. Lagi tok range. Tok range. Extension. Recek. Recek. Scraper. Gapo dia? Scraper. Scraper. Okey, scraper. Sponge. Okey. Corong lagi.
Ada lagi? Tempat baring. Tempat baring. Okey. Sleeping je. Sleeping plastik. Dan ada lagi? Klinik aluminium. Ni Daniel kan nampak rambut ni macam Son Goku ni. Nampak Daniel lah. Ya, dah tutup dah. Masya Allah. Daniel, lagi ke mana Daniel? Tunjuk muka Daniel. Malu lah dia. Oh, okey. Tadi kita guna apa dah? Kita guna torque range, kita guna scraper, kita guna ratchet, kita guna extension, kita guna plastic bag, kita guna macam-macam lagi lah kan. Komponen-komponen kita gunakan untuk pastikan yang kita berjaya untuk tukar minyak gearbox automatic. Okey. Tapi kalau manual gearbox simple lah, mudah ha. Sangat mudah. Okey. Gearbox tak ratchet besar, soket besar 20. Itu saja. Okey, ada persoalan nak tanya kepada saya yang muskil-muskil tu sebelum saya bertanya? Kita cuba membantu sama kita. Ada cik. Tak ada no? Alhamdulillah, memang terhebatlah awak semua. Kan? Okey, ya, fight apa Hafizul? Apa Hafizul? Kim. Kita cuba lihat lagi apa video. Ada wajib. Tak cuma buat api sikit. Okey. Kita nak lihat satu lagi video ah. Ini video berkenaan dengan Mak Saleh jugalah ni. Mak Saleh. Mak Saleh. Dia tukar kejap dah. Mak Isyo. Dia tukar automatic gearbox juga. Automatic gearbox punya minyak. Okey, sekejap meta share. Nampak dah? Tak nampak? Dah. Okey. Nampak je, nampak. Okey, ini part 1 changing automatic transmission fluid lah. Okey, kesian. Ni ada ni lah, cikgu ni. Mak Saleh ni daripada Jerman. Awak pun senang dapat online macam ni ah. Tengok dengan siapa cikgu awak ah. Orang Jerman Jerman. Wah, bapa import jauh. Awak nak dengar nak dengar suara dia? Tak apa, terima kasih encik, tak faham. Cik, buat besar sikit. Besarkan lagi. Rasa maksimum ni besar ni. Penuh ada skrin telefon. Cik, dah je. Okey, itu dia punya apa dia? Cik translate lah. Okey, saya translate. Okey, semua boleh nampak kah? Boleh. Okey, kalau semua nampak dan clear, saya nak minta untuk awak silentkan awak punya mikrofon lah. Okey. Boleh. Saya dengar ada bunyi ayam, ada bunyi angin, macam-macam bunyi. Okey. Siapa punya anjing itu bunyi tu? Sugen. Prem rush. Tutup mic. Dari Vision. Tutup mikrofon. Anjing menyalak pun bunyi. Gangguan betul lah. Tutup. Okey, dah. Ada pula orang menyamar jadi burung. Okey, saya on video. Awak jangan tidur, jangan berlari. Okey. Itu adalah antara alatan-alatan yang digunakan. Itu adalah alat ganti yang digunakan untuk tukar gearbox, automatic gearbox. Dia punya minyak. Okey. Automatic transmission punya minyak lah. Okey. Yang dia pegang tu itu adalah untuk dia punya oil pan bowl oil pan bowl sekarang ni. Okey, itu adalah minyaknya. Di antara minyaknya dia guna Teximatic. Okey, nampak lagi sekali Teximatic ini adalah yang special lah tu. Awak tak boleh suka-suka hatilah tukar minyak yang lain. Ini yang memang khas. Okey, itu dia punya pump untuk isi minyak gearbox, automatic gearbox dia punya pump. Kita ada kat sini bengkel kita ada benda tu. Okey, itu dia punya pan dia pegang tu, oil pan dia besar, bagus dia punya oil pan dia untuk takung minyak. Okey, itu tisu pula, itu sponge maybe ataupun dia punya
Nanti kita lihat dia guna untuk apa. Mungkin dia punya itu apa tu? Peak mat. Kita lihat nanti dia guna untuk apa. Ini kain. Sponge ke cik? Sponge. Itu apa tu? Safe grip. Kita lihat nanti dia guna untuk apa. Okay, kita belajar yang kaitan yang berteknologi tinggi lah ni, BMW. Okey, itu dia punya oil pan ataupun oil sump di bawah situ, dan ruang dia sangat cantik sebab luas. Itu adalah dia punya drain, itu adalah dia punya refill. Tadi kita lihat ada refill di atas, tapi sekarang dia akan refill di bawah. Jenis ni lebih mudah lah nak refill dia. Itu dia explain macam mana untuk tanggalkan dia punya oil pan. Okay, itu dia punya container oil chain pan. Dia pakai pun mahal juga. Kalau ada duit awak boleh beli. Untuk buka dan tutup dia punya drain plug, dia guna, saya rasa dia akan guna Allen key. Okay, awak tengok dia guna apa? Plastik. Dulu saya guna kotak. Saya guna kotak, potong kotak untuk buat corong, nak pastikan minyak tak bersembur dekat luar. Okay, nampak dia guna Allen key untuk tanggalkan dia punya drain plug. Okay, BMW kebanyakan guna Allen key. Okay, dia tanggalkan. Terbang sikit macam tu. Sebab dulu saya buat kereta Land Rover. Land Rover kebanyakan dia guna gearbox yang BM nya. Allah, jatuh. Okey, sekarang dia letak dekat situ dia punya penahan minyak supaya minyak tersebut tak bersembur lah. Kita tengok dia punya tahap profesional dia. Bersembur tak minyak nanti? Kalau tangan dia nanti ada kena apa? Minyak bermaksud dia belum lagi pro lah. Sepatutnya dia minyak tak boleh kena tangan. Kalau betul-betul pro. Dia ada skill lah. Kita tengok dia buat macam mana. Okey. Ni orang baru ni je. Kawalan dia agak lemah lah. Minyak terabur juga. Pandai kita komplain dia kan. Okey, itu minyak dah hitam Daripada warna merah awak lihat dah keluar warna hitam Bermaksud minyak dah lama dah tak tukar, maybe dah hampir 40,000 km ataupun lebih. Ataupun dia lenjan betul-betul lah dia punya kereta ni. Dia rembat betul-betul, minyak bertukar macam tu lah. Okey, itu kegunaan yang warna hijau tu. Dulu kalau saya hanya guna kertas sahaja. Guna kertas kotak oil filter, potong-potong jadi macam tu. Save budget. Save budget. Pun sama aja, buang juga lepas tu. Betul. Okey. Dia dah buka guna daun dah cik. Guna daun. Itu jimat sangat. Pokok setor Itu jimat sangat tu. Okey, sekarang ni dia nak tanggalkan dia punya oil sump. Jadi dia guna ratchet yang kecil Ratchet yang kecil saja dia guna. Okey. Simple je dia guna. Walaupun kecil mahal tu Okey. Kalau nak cepat kita guna air ratchet ataupun kita guna air gun Untuk buka, proses buka boleh guna air gun. Nak ikat jangan guna air gun, hancur Kalau guna air gun putus. Okey, semua telah dilonggarkan semua telah dilonggarkan. Tapi minyak semestinya ada di dalam oil sump tersebut lah. So dia kena hati-hatilah nak tanggalkan oil sump nanti. Okey. Okey, dia tunjuk dia punya skill. Saya tak putar dah, putar macam tu je senang. Itu lambat juga tu. Dia kena pegang sebelah tangan je. Okey, semua telah ditanggalkan tapi masih lagi tak jatuh sebab dia melekat. So dia perlukan hammer ataupun dia perlukan scraper. Kalau saya guna mallet, ketuk dia punya body, dia akan jatuh lah. Yang tuku getah tu je. Tuku getah. Kita ketuk dia akan tanggal. Tapi kalau dia melekat kuat, kita akan guna scraper yang paling nipis untuk potong dia punya gasket. Okey. Okey, kalau kita lihatlah dia buat macam mana nanti. Saya pun tak tengok lagi video ni sampai habis. Sama ada dia guna mallet ataupun dia guna scraper lah. Jangan guna screwdriver lah kalau boleh, sebab oil sump akan rosak. Okey, diikat balik dia punya drain plug tadi.
Oh, dia masih belum buka habis. Banyak nak tu. Dia mungkin tinggal lagi 2 atau 3 net saja. Oh, dia bagus kan, dia letak magnet di situ nanti kita boleh tiru lah dia punya skill kerja tu. Dia letak magnet je. Jadi dia lempar je ball tersebut kat situ dan ball pun tak akan tanggal. Tak akan hilang. Tak akan jatuh. Cik ada ke magnet cik? Boleh beli magnet. Boleh beli kat Lazada. Beli kat Lazada. Murah saja. Shopee murah ni. Kedai RM2 Okey, nampak dia sudah kiau. Dia guna screwdriver. Tapi dia punya sump tak melekat kuat dah. Sebab dia tak guna sealant, dia cuma guna gasket. Kalau macam saya kerja dulu, kebanyakan pekerja dia taruh sealant. Bila taruh sealant nak tanggal dah setengah nak mati jugalah kan. So kena ketuk lah. Oh, dia guna magnet bagus lah. Idea yang bagus. Okey, dia tahan. Okey, dia mulakan kerja sebelah tangan. Player. Okey, satu lagi. Oh, banyak lagi ball yang dia tak tanggalkan. At least sepatutnya 2 je tak tanggalkan. Kalut cik, kalut komen ni. Sepatutnya tinggal 2 je. Lepas tu tanggalkan senang lah. Okey, dia tanggalkan perlahan-lahan. Dia tunjuk kat awak ni. Ni. Wow, itu dia. Tengok minyak berterabur lagi kan. Minyak lah masih lagi berterabur. Banyak lagi minyak yang masih lagi turun. Okey, itu dia punya penapis Yang leper tu penapis. Dan dia atas tu adalah valve body. Okey, dia sedang buang minyak. Okey, nampak oil sump dia agak bersih berbanding dengan yang kereta tadi oil sump dia agak bersih lah. Kan, kemudian dia ada juga magnet lah. Magnet untuk mengumpul serbuk-serbuk besi. Okay, minyak masih lagi drip. Dan minyak dia agak kotor lah, hitam nampak tu dia punya magnet. Besar juga magnet dia. Dia tarik dengan jari itu serbuk-serbuk besi yang ada lah. Ataupun karbon Kalau serbuk besi dia melekat dekat magnet tu. Karbon dia tak melekat. Okey, nampak serbuk besi banyak jadi setiap oil sump mesti ada magnet. Dan kawan saya pernah buat lah benda ni, dia buat silap. Dia cuci oil sump, magnet tu dia pisahkan, dia tak pasang semula. Lupa. Minyak dah taruh. Apa perlu buat? Buka sekali lagi. Jadi kerja bertambah. Okey. Jadi serbuk besi banyak macam tu. Tak apa. Kita lihat lagi dia buat. Dia akan cuci lah tu. Cuci sampai bersih. Kalau saya dulu lebih baik guna kain lah untuk tarik, atau tisu tandas tu lebih bagus. Sebab kita selat dia, kita buang terus Awak panggil apa? Lap. Kita lap dia kita buang terus. Okey, kita lihat proses seterusnya, iaitu menanggalkan dia punya filter. Okey, itu filter baru dia. Filter ni agak mahal bukan murah ni. Filter BN. BMW kan. Ada kot dalam 120 macam tu, adalah 150. Bodoh je barang dia buat benda plastik je. Encik, Ya. size filter tu kita semua sama ke atau Tak sama. Setiap kereta berbeza. Kecuali lah kalau gearbox tu share dengan kereta lain, samalah. Tapi kalau tak share, memang berbeza lah filter. Bentuk pun kita tahu ada berbeza. Kalau awak nak modify sendiri, boleh lah kan. Okey, itu adalah valve body dia. Dia dah cuci dah valve body dia, betul-betul kering. Nak cuci valve body tak boleh guna kain saya nak beritahu jangan guna tuala ke apa ke, sebab nanti dia ya. Lepas tu guna apa? Awak guna tisu. Tisu yang tak boleh pecah-pecah. Sebab kita tak mau ada macam kain, dia ada macam ada pecah-pecahan halus tu kan. Yang tu akan menyumbatkan dia punya solenoid. Habuk-habuk je. Dia akan bagi solenoid tersumbat. Jadi kalau nak okey dah habis dah.
Okey, kita sambung ke yang kedua lah. Sekejap Allahu Akbar. Meta dia, meta. Baik, baik. Mengantuk lah. Biasalah kalau time belajar ni memang iblis banyak pun kacau kita. Kita rehat sebenarnya pergi kafe tu cik. Lepas lagi 2,000 je. Jo. Dah makan tak? Belum. Diet. Nampak tak? Nampak? Okay, very good. Bagus. Okay, ni part 2. Changing automatic transmission fluids and filter BMW. So sekarang ni dia dah buang dah dia punya gasket, dia cuci apa semua bagai. Dengar tu. Dah bersih. Dengar tu dah habis. Yang paling penting bersih. Ingat lagi sekali buat kerja kena bersih. Jangan buat kerja comot. Okey, dia taruh minyak dekat situ untuk mudahkan bahagian getah tu masuk kan. Tidak dia agak nilah kesat. Okey, dia bagi licin sikit, pop tolak bagi masuk. Dah masuk lah, cantik, cun. Okey, kemudian dia kena not sure dia ikat ke dia cuma slot. Kebiasaannya kena ikat. Ini mungkin slot saja kot. Slot je. Slot. Okey, ini oil pan yang telah dicuci bersih lah. Memang bersih betul-betul lah. Dia guna brake cleaner, dia guna apa semua. Kemudian gasket yang baru. Tapi gasket ni nampak dia tak taruh grease sebagai glue sebab kenapa? Dia betul-betul flat. Itu dia punya magnet tadi. Kalau saya lebih suka letak sedikit grease lah supaya dia boleh sebagai gam lah. Okey, dia masukkan. Ini kerja ni memang renyah dan menyebabkan tangan awak lengah. Awak tahu tak? Waktu malamnya rasa sakit. Sebab kenapa? Tangan sentiasa naik ke atas. Siapa yang kereta tu? Siapa yang tak pernah buat tu balik rumah pumping dulu, bagi tangan kuat. Hati bahu je. Dia lengah, memang lengah tangan betul. Sebab kalau tak biasa buat, lama tak buat, kalau buat je dia lengah. Okey, dah pasang semua. Kemudian dia akan ikat lah. Bergantung ada yang ikat guna torque, ada yang secukup rasa. Bagi yang dah lama buat kerja, dia sekadar secukup rasa. Bagi pekerja baru, lebih baik guna torque range dalam 11 Nm atau 15 Nm lah. Kalau yang orang dah lama, dia agak-agak je. Ikat pula macam tadilah, ikat zigzag lah. Jangan ikat ikut putaran jam lah. Kita tengok dia ikat zigzag kan, ikut putaran jam. Okey, dia pun guna torque range, nampak Okey, dia pun guna zigzag. Ikat dia tak guna ikut putaran jam. Supaya dia punya gasket tu dia tak berlipat dan ikatan adalah sekata. Okey, cun. Dah ikat semua, dia ikut torque. Dia punya drain plug pun ikut torque. Okey, sekarang ni dia nak refill minyak lah. Okey, dia nak refill minyak. Bila dia nak refill minyak, di bahagian bawah jugalah dia refill. Dia refill dulu sampai penuh, kemudian dia akan start engine. Bila dia start engine, dia main dulu, kemudian dia akan refill waktu engine tu masih hidup. Sampai meleleh minyak. Yang ni berbeza sedikit lah daripada yang tadi. Sebab kalau kebanyakan kereta dia ada dipstick, tapi yang ini tiada dipstick. So lihat, dia guna torque range. Ikat apa-apa pun guna torque range. Okey, itu bahagian untuk refill. So yang ni dia refill, dia tak ada dipstick. Jadi awak kena, kaedah dia berbeza lah. Tapi yang ni lebih mudah daripada yang ada dipstick. Okay, dia buka bahagian refill, kemudian dia refill dulu. Dia refill dulu minyak gearbox ATF yang khas untuk dia. Okay, sekarang ni dia akan guna pump. Dia guna pump tangan dia tak guna pump besar. Dia guna macam ni. Saya tak berapa suka macam picagari. Sebab kenapa? Kena sedut sikit-sikit kena masuk. Dalam lingkungan hampir 4 liter dia akan masukkan dulu. Okay, dia sedut sekarang ni. Okay, itu minyak dia Texamatic 7045E. Jadi memang dihaskan untuk gearbox jenis ni. Jadi awak tak boleh guna Marcon Marcon tak boleh, nak guna Dexron pun tak boleh. Jadi hanya minyak tu sahaja.
Kena pergi spare part, minta minyak tu saja. Sebab tu kena tengok dulu manual service. Ini kaedah macam mana syarikat kereta ikat kita dekat dia. Okay, dia mula nak menyedut dan nak isi. Okey, dia mula sedut minyak Tengok tangan dia ketar. Bukan senang Itulah punca pendapatan. Okey, sekarang dia nak isi. Kan tak berapa seronok kan. Lepas tu kena sedut lagi. Jadi better dia guna pump terus diisi lagi, dia sedut lagi. Okey, sampailah dia meleleh dekat situ. Dah meleleh kan, kemudian dia kena start engine. Kan diisi lagi. Walaupun engine tengah running, dia kena isi sampai meleleh lagi sekali. Kita lihat dia buat macam mana. Kalau cik tak pakai pump, macam mana kita isi Kita guna mulut. Awak tanya soalan. Sedut guna straw tiup. Okey. Aura dia, masya-Allah. Okey, kalau kita tak guna pump, kita nak guna apa lagi? Kita wajib guna pump lah. Kan nak guna sudu kot. Aduh. Sabar ke gini juga Nanang. Tak apa, kawan bertanya. Okey, nampak dia dah meleleh, dia ikat tau. Bila dia ikat, dia akan start engine, dia akan main gear dulu. Bila main gear tu, okey, kemudian dia letak P gear, dia turun, dia naik balik, kemudian dia akan isi lagi. Okey, kita lihat dia buat Kalau dia tunjuk lah. Sebab saya pernah buat kereta jenis ni. Sebab tu saya tahu. Dia sedang bla 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 bla. Sebab saya tak buka dia punya speaker, saya tak tahu apa dia cakap. Saya buat anggaran je lah. Cik, besok boleh baca pergerakan mulut orang. Itulah kan. Muka Johnny Sins. Awak ingat saya Power Rangers. Okey, sekarang ni enjin sedang hidup Tengok minyak tak turun, dia kena isi sampai minyak tu melimpah lagi. Baru cukup. Okey, ni enjin tengah hidup ni, diisi. Sampai diisi sampai minyak tu meleleh. Ini yang sepatutnya awak buatlah bagi kereta jenis ni. Bagi yang automatic gearbox tiada dipstick. Okey. Itu cara kaedah dia. Ini lebih mudah daripada yang ada dipstick tu. Sebab kalau ada dipstick awak kena sukat, kena sukat ini tak. Ini cara sukatan dia. Tapi pastikan yang kereta awak ada hoist macam ni lah. Kalau atas, orang kata atas lantai susah lah. Dia mesti ada hoist. Nampak minyak dah meleleh. Kalau meleleh, belum lagi meleleh banyak lagi. Tak nampak lagi meleleh banyak. Dia kena meleleh banyak keluar tu baru dia stop. Nampak macam meleleh Okey, nampak meleleh dah. Okey. Bawah tu dia kena tadah lah dengan bekas dengan tray. Okey, begitulah kerja dia. Tengok kan. Ini punca pendapatan dia. Dan hasil kerja dia bersih lah. Macam ni lah nanti awak buat kerja. Mesti kemas dan bersih ikut spek sebenarnya sebelum berlaku kerosakan untuk kali kedua. Kita berhajat untuk dapatkan duit, tapi duit lagi banyak kita keluarkan. Jadi buat kerja, biar yang pertama tu adalah yang tepat dan betul. Jangan buat mistake lah, jangan buat spoil job. Okey. Alhamdulillah, begitulah dia perkongsian kita pada hari ni. Ada sebarang persoalan yang nak ditanyakan kepada saya? Siapa naik motor tu? Siapa hijau lah awak kerek ni. Okey, kalau ada persoalan nak ditanya kepada saya, faham Buka kamera atau buka kamera. Okey, buka kamera.
Oh, lapok dia. Buka kamera. Kita ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Dalam 21 orang. Mana tu? Ada lagi 6 orang tak masuk lagi. Mungkin dia tolong Dah pasal. Oh. bersangka baik lah kan. Dia tolong ayah dia bekerja ke. Ya saya. Ya saya. Siapa yang panggil saya tu? Cik bawa masuk tadi. Apa dia? Apa kredit? Basmi, tu basmi cik. Basmi. Itulah bismi. Saya tengok bismi ni. Apa bismi? Kenapa bismi? Ni saya pergi beli topak ni. Subit tu ni. Tak apa. Beli topak. Takut kata orang tu subit ni. Ada persoalan lagi? Kalau tak ada persoalan, kita nak habiskan kelas kita pada petang, pada pagi ni. Tidur. Petang. Cik tak ada. Sampai pukul 12 je kita. Kan 2 jam kan? 2 jam. Seru. Nak suruh dulu. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, ni nak tanya tak nak Cha. Macam mana you punya kawan Charin? Tahu status Charin? Charin. Ada? Charin ada? Ada. Oh ada, baru ada. Dia tak tunjuk dia tak tunjuk dia punya muka. Ada tulis C je. Mana saya tahu. Tu saya tanya Charin mana? Ya. Charin want you. Cik dekat mana tu? Itulah selamat. Pegala hulu selamat kau noh. Dengan baling selamatlah. Cik. Baling tu cik. 50. Berapa rekit cik? Perak setakat ni gerik bersih. Kan Covid tak ada gerik. Jeli bersih cik. Encik, you tahu kenapa gerik tak ada Covid? Semua Covid sudah balik kampung. Ya, Covid sudah balik kampung Ya. Cik, bilik saya kotor cik. Hijau tak? Okey, macam ni. Saya nak bagi tahu lah. Okey, sebelum kita nak habis kelas ni, minggu hadapan tolong hantar tugasan. Boleh? Dalam soft. Kalau yang mana yang buat dalam kertas kajang tu tolong post. Yang mana yang buat dalam soft copy, dalam apa-apa soft copy tolong send melalui Telegram. Okey, boleh tak? Saya pering je. Pering, kalau dah pering post atas nama saya, jangan buat nama orang lain, mati saya nak mencari. Tak, hari apa lagi? Saya nak saya berbual boleh saya berbual nama cik, boleh? Boleh. Saya cuma kata minggu depan je. Minggu depan. Sebab tak ada berjanji dengan awak kan. Nanti berjanji awak kata pejabat pos tutup, tayar motor pancit, kan? Minggu je. Tayar kita terbang. Okey, jadi minggu hadapan, hari apa pun awak hantar je. Saya tunggu daripada Isnin sampai hari Jumaat. Boleh? Nanti pejabat pos berkawan sikit perut lah, apalah. Macam-macam lah awak. Tak. Saya dengar macam tepuan. Ramai sangat bersuara. Siapa nak bersuara dulu? Okey, Arwin. Okey, kalau tiada apa-apa, minggu hadapan tolong hantar tugasan kepada saya, semua tugasan tolong hantar melalui pos dan melalui Telegram. Kemudian disebabkan okey, dengar baik-baik disebabkan awak tak boleh buat ujian amali sebab awak tak boleh datang ke college. Jadi saya nak bagi awak ujian amali secara bertulis. Boleh ke tak boleh? Susah. Susah Dengar je bertulis susah kan? Dengar je bertulis dah susah kan? Oh, Masya Allah. Jadi macam mana kalau secara video? Awak buat video? Nak buat apa? Susah lagi susah kan? Masya Allah. Cik, apa tu video? Tunggu balik. Okey. Tunggu balik cik. Okey, jadi saya akan hantar nanti, insya-Allah saya akan hantar soalan ujian amali dan awak tolong jawablah. Okey? Mungkin saya buat ABC je kot.
Okey, boleh. Buat ABC lah kat awak kan. Pokok itu apa? Kan nak padan kan? Yang tu lagi senang daripada video Encik. Nak padan kan nak buat ABC. Buat macam budak. ABC. Tak mau padan kan. ABC. Okey ABC ingatkan nak padankan gambar. Tak apa. Terima kasih je. Okey, insya-Allah nanti saya akan hantar dan awak mesti buat dalam waktu tertentu lah ujian amali. Okey, kalau dah tak ada apa-apa, kita boleh ya. Ada setting aku ya. Ada soalan lagi? Tak ada lah. Terima kasih. Okey, kalau dah tak ada. Dek. Masya-Allah. Dek. Ya. Kalau nak hantar dalam Telegram, dalam grup ke atau private? Okey, lebih baik hantar secara private, nanti kawan ada yang meniru kalau dalam grup. Betul ke tak? Betul lah? Hantar secara private, nanti kawan ambil copy and paste sahaja. Saya dulu. Okey. Itu je. Jangan hantar secara dalam grup hantar secara Privacy. direct kepada saya, privacy. Privacy. Nanti tengok nama berbeza, benda yang sama. Okey, kalau dah tak ada ya. Yang cukup penting tugasan amali macam mana nak baca saling ke macam mana? Masya-Allah. ABC dia lah bangat. Malam ni lun dah belakang. Jangan bergaduh dalam Google Meet. Jangan bergaduh dalam Google Meet. Nak bergaduh tunggu datang ke college nanti. Kita buka gelanggang. Okey. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita bersurai Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi lah next week. Okey, thank you very much. Okey, tutup. Okey, saya tutup Dah habis.